orang muda dia kena ada bersama-sama dia orang dewasa untuk menunjukkan dia cara untuk hidup. Welcome to the Smart Kingdom. Episod yang seterusnya podcast Henyak Podcast. Selamat datang semua. Sebenarnya untuk buat podcast ni it's not easy lah. Betul, setuju Tuan. Kalau kita tengok long form content ni, mungkin dekat Malaysia ni dia masih baru. Yes, masih baru. Masih dalam Okay, fasa intro baru. kita boleh kita jelaskan? Masih baru. Kepada kawan-kawan yang tengok podcast ni, jangan lupa tekan subscribe dan loceng, dengan harapan korang dapat notification perkara-perkara yang kita akan bincangkan. Ya, betul. Sebab, dan semua orang kena tahulah, kadang-kadang saya ni terus terang saya beritahu, saya tak macam orang lah. Kan? Kalau nak kira untuk view banyak, saya boleh buat. Kan, senang je. Betul. Cerita pasal benda-benda semasa. Jadi tu pun cuma saya punya steam tu dia tak kat situ lah. On the value lah Tuan. Untuk panggil orang macam-macam ni boleh je. Kalau saya satu kali call, insyaAllah boleh. Cuma untuk mungkin faktor usia lah ingat. Tak ada kaitan. Okay, so tapi kita ada peminat setia. Terima kasih guys kepada kawan-kawan yang setia tengok podcast kita. Betul. Pada yang dengar. Cuma insyaAllah saya yakin satu hari nanti akan apabila channel ni meledak, even sebenarnya untuk makluman korang lah, saya selalu cakap pasal minyak sambalunya, jangan give up kan. Untuk makluman korang, kalau korang tengok saya punya YouTube channel ni, cuba korang tengok berapa ratus video saya buat. YouTube antara yang paling Banyak lah. Saya rasa 800. paling banyak 800. dan susah. Okay, memang dia susah kalau kita buat benda-benda yang tidak diterima umum lah. Kan? Contoh kalau kita buat conversation dengan wanita apa semua, mungkin lah mudah kan, tapi kita tak minat benda tu. Betul, sebab saya punya goal bukan untuk view lah. Saya punya goal message. Yes, Quality message yang mampu memberi impak dalam hidup orang lain. Tu saya punya goal. Supaya korang faham lah. Dari situ kita mungkin boleh educate sikit. Podcast ni konsep dia bukan wawancara. Kan, contoh kadang kalau saya jemput orang tu, saya bukan nak jadi orang yang tanya soalan Interview. apakah minuman kegemaran bukan itu. Kita conversation, heavy conversation. Conversation. Yes, Dia betul. perbualan, itu nama podcast. Betul. Kan? Sebab kan ada dua orang, ada orang ketiga tengah dengar. Macam tu lah konsep dia. So korang sambil bawa kereta ke, sambil kat office, boleh lah dengar. Setuju. Cuma kalau korang rasa mungkin ada cadangan siapa kita punya next tetamu, korang tolong tag dia dekat ruangan komen kat bawah. Yes. Okay, so sekali lagi kita bersama Amirul. Assalamualaikum guys. Kepada yang tak kenal, Amirul salah seorang tim di Sebuah Kingdom ni yang sama-sama terlibat dalam membangunkan konten Nazri Walter ni. So Amirul punya latar belakang pernah menyertai silat cekak, Silat gayung Tuan. silat gayung. Okay, pernah mewakili sekolah dalam sukan menampal plastisin di Kat Manila, wakil zon Batu Buruk, Dan juga membuat jabatan menggunakan straw. Okay, so latar belakang Amirul education dahsyat lah, master. Dan saya memang, saya hormatilah orang-orang apa-apa siapa yang mahir dalam bidang dia. Cuma kadang-kadang saya punya message tu bagi tahu orang. Tapi okay, saya terfikir sebelum kita start kan, saya terfikir sebenarnya katakanlah ada orang berniaga kat sini dari sudut fundamental marketing kalau kita belajar, sebenarnya pertama university education ni memang business entity. Betul, saya setuju. Yang mengutamakan keuntungan datang daripada yuran student. So kalau korang tengok, majoriti orang dia punya pemahaman dia, kita ditanamkan dalam minda kita, katakanlah lepas buat diploma, kalau tanya nak kerja ke, dia orang kan perjuangan dia akan buat degree. Betul. So sebab universiti pun akan buat kerja-kerja upsell. Katakanlah buat diploma, yuran RM20,000. So dia upsell untuk buat degree pula, yuran dia RM35,000, RM40,000. Lepas tu habis degree, dia upsell lagi, buat master.
Lepas tu upskill lagi buat PhD. So sebenarnya dari segi fundamental marketing dan sales tu dia berlaku. Sebab apa-apa yang melibatkan jualan ni dia mesti kena ada konsep yang tu lah. Even real estate pun ada tuan. College ada sewa penginapan. Betul. Tu one of the thing yang kita boleh nampak lah dari sudut bisnesnya. Okay tuan, since tuan, saya sebenarnya one of the message kan, ada kita cerita pasal masyarakat dan sebagainya kan. So saya nak cerita, sekitar ini kalau boleh nak cerita pasal kejantanan. Lelaki ya. So tuan, sebab kalau kita tengok ramai kan, mungkin macam tuan sendiri utarakan kat media sosial pasal I am traditional man in the modern world. Tuan. Wajah moden tapi mindset dan cara membawa diri tu dia traditional. Okay. So kalau lelaki ni sinonim dengan lead dah kan. So macam tuan sendiri kan, macam mana seseorang tu dia perlu get that information, knowledge, skill as a man to lead tu tuan. Macam mana tuan? Dari segi as a man tu sendiri, macam mana dia nak gather the information untuk jadi man, traditionally. Pertama sekali sepatutnya dia tugas bapak dia. Okay. Sebab tu kita beritahu di konsep dia perjalanan hidup ni dia ada fasa dia. Dia ada loop dia. Sebab tu saya beritahu lelaki daripada zaman remaja, lepas tu zaman dewasa ni, lelaki kena banyak dekat luar, explore the world, jumpa macam-macam orang, belajar benda baru, silap, lepas tu perbaiki, belajar supaya apa? Experience. Pengalaman hidup. So bila lelaki tu katakanlah 20 tahun dia bangunkan hidup dia, ketika dia umur 45, anak dia dah selalunya 45-50, anak dia dah start umur 18. Lelaki lah, anak lelaki. So now dia boleh tak sit down dengan anak dia, dia tunjuk anak dia macam mana cara menguruskan hidup sebagai lelaki. Cuma sorry to say, bila perkara ni sudah tidak berlaku di zaman moden ni, adalah segelintir masih ada yang mengamalkan konsep dia lead anak dia, even benda-benda yang small. Lead ni bukan paksa Lead lebih kepada menunjukkan jalan. Sebab tu konsep hidup ni, orang muda dia kena ada bersama-sama dia orang dewasa untuk menunjukkan dia cara untuk hidup. Guide lah senang cerita. Guide, yes. So, orang dewasa ni sepatutnya bapa. Kalau tak ada bapa, abang. Kalau tak ada abang, pakcik. Tapi kalau tuan tengok konsep hierarki ni dalam masyarakat kita tak berapa ampuh. Tak ada. Orang selalu contoh, sepatutnya tuan tengok konsep katakanlah dalam family ada satu orang tiba-tiba mak ayah dia meninggal. Dia jadi yatim piatu lah. Ya, betul. So sepatutnya dia mesti ada salah silah lelaki, sama ada belah bapak dia atau mak dia. Ya, betul. So sepatutnya dia orang ni kena take over. Yes, betul. Wali kan. Maksudnya kena take over lah dari segi macam-macam benda. So memang macam tu hierarki dia. Ya, betul. Cuma perkara tu ada yang berlaku, ada yang tak. Semua kalau kita tengok, apabila seorang susuk father figure tu, father figure tidak memainkan peranan. Dia bagi saya dia is a very different generation. Kaedah dia lain tuan. Mungkin saya Gen Y. So saya punya hidup ni, saya zaman kanak-kanak, zaman remaja, membesar dalam keadaan yang sebelum muncul teknologi internet media ada, tapi tidak sehebat sekarang. So saya sempat zaman-zaman pakai kasut pala jazz, ikat tikam kuang, kan. Zaman seluar tempah, poket Marlboro. So jadi dan kita punya melihat dunia dan hidup ni dia tak broad sangat. Dia very secluded. Apa yang kita nampak dengan mata je. So untuk terlalu too much information tu tak ada. Kalau dulu kita kurang maklumat kena cari. Tapi Gen Z dia lain. Dia membesar je, internet dah ada, teknologi dah ada. Betul? Start umur apa? 2000 kan? Betul. So dia dah ada benda teknologi ni, media sosial dah semakin canggih. So dia membesar tu dalam keadaan dia boleh lihat dunia ni dari sudut yang luas. Dan dia mungkin ada yang rasa dunia ni terlalu laju. So dia jadi too much information. So dia tak tahu mana satu. So bila tak ada father figure tadi tu untuk guide dia, so kemungkinan besar dia jadi lost. Setuju tuan. So bagi saya, untuk dapatkan maklumat tu daripada lelaki dewasa yang hidup dia
wajar dicontohi. Okay. So apa yang saya dapat cakap. Okay, contoh ini sensitif sikit lah. Okay. Tapi semua orang kena terima hakikat dan ni fakta. Katakanlah ada orang bapak dia tak sukses dalam financial. Okay. Kalau bapak dia bagi advice financial, kemungkinan besar dia tak boleh ikut. Betul. Kan? Tapi tak boleh ikut ni bukanlah kita bukan tu macam tu, salah, tak. Kita cakap okey, terima kasih. Okey, insya-Allah doakan saya. Tapi kita buat je apa yang kita faham. Contoh kita tengok zaman kalau kita membesar ni, kebanyakan kita dibesarkan dengan kaedah the only advice yang kita tahu dari segi financial punya planning adalah jimat dan simpan. Betul, saya setuju. Kan? Ya, betul. So korang sama tak? Cuba orang ingat balik. Antara lagu yang sering dibisikkan ke telinga korang, kau kena jimat, kau kena simpan. Dan ada banyak ketika cuba kau ingat balik, kalau tuan ingat, kita duit dah tak cukup ni. Tapi dia suruh jimat dan simpan. Benda tak ada. Betul. Kan? Kita rasa something wrong somewhere. Okay, cuma bukan nak cakap benda tu salah, cuma kita boleh bagi tahu orang jimat dan simpan dalam masa yang sama, kita kena fahamkan dia bagaimana ekonomi bergerak, bagaimana duit kertas berfungsi. Kalau dia tak faham, so dia akan simpan duit tu, duit tu akan susut nilai dia. Walaupun dia simpan duit, tapi angka dia sama, nilai dia tak sama. Contoh, sebagai contoh katakan hari ni ada orang buat decision, umur 30 dia nak kerja kerajaan ataupun kerja swasta. Dia buat decision, okey nanti aku akan gaji last aku sekian-sekian. Okey lah. Sebab dia kira sekarang. Okay, faham. Faham? Tapi katalah kita boleh hidup sampai umur 60. 30 tahun daripada sekarang, katakan dia pencen gaji last dia 10,000. Pencen separuh katakan 5,000. 5,000 30 tahun daripada sekarang dia tak sama. Tapi kalau dia tak faham, apa yang akan membuatkan dia rasa nak belajar faham tentang duit, tentang investment, sebab dia tak faham. Okay, jadi kena banyakkan kerja-kerja educate orang lah tentang how the money works. Dan orang semua kena ada tanggungjawab lah untuk belajar. Tapi sebab tu kalau lelaki tu, bagi saya, dia kena ada banyak sukses dalam hidup dia setiap penjuru tu. So dia boleh guide. Sebenarnya kita lelaki ni, kita hidup sekarang ni, apa aku boleh lead aku punya generation nanti, which is dia punya anak dia. Faham? So tadi saya bila tuan cerita kan pasal role anak, kalau anak even ayah dia tak boleh bantu dari segi financial, he still kena role anak, dia tak boleh ajar anak ayah pula. Tak boleh ajar. Tak payah ajar, tak payah ajar. So bila cerita pasal role ni, tuan pun saya tengok tuan punya live pun semua ada cerita pasal role as lelaki and quote yang saya suka daripada tuan. Man from Mars, woman from Venus. Betul ke tuan? Tu kan quote saya tu, tajuk buku. Okay, tajuk buku. Okay, mungkin tuan boleh cerita sikit role man, woman. Mungkin tuan boleh cerita sikit. Okay, pertama sekali, Man from Mars, Women from Venus tu dia buku. Okay. Yang ditulis oleh John Gray. Okay. So sebenarnya konsep dia, kadang-kadang kita tak perasan perbezaan gender. Jantina, perbezaan jantina kan. Gender betul lah? Gender betul. Dia macam ni, selalunya berlaku kekeliruan. So, sebab tu bila kita hidup semakin moden, kadang kita tak perasan benda-benda ni nampak macam kecil, tapi impak dia besar lah hidup. Contoh, hari ni berapa ramai wanita yang dia cuba menyamakan pasangan dia macam dia. Itu nama dia cuba menyamakan lah. Sama macam lelaki pun. Bila dia cuba menyamakan dia sebagai lelaki kepada wanita, so dia akan jadi pening. Sebab nak tak nak tak boleh. Wanita adalah wanita. Dia ibarat dia planet lain, lelaki planet lain. Lelaki adalah lelaki, wanita adalah wanita. Contoh, katakanlah wanita, dia lebih kepada benda-benda yang emotion. Yes. Kan? Dia wanita tu fitrah dia memang begitu. Dan lelaki dia tak macam tu. Okay, so bila wanita nak, saya boleh macam ni, kenapa awak tak macam tu? Kecenderungan untuk dijadikan sama tu adalah sangat tinggi. Tu berlaku clash. Clash tu means orang tak faham. One of the thing apa yang berlaku sekarang is sebenarnya dia orang tengah compete. Padahal dia orang kena lengkap, betul tak? Betul. Dia sebenarnya melengkapi. So perempuan fokus role dia lah. Lelaki fokus role dia. Okay, tadi tuan ada petik sikit pasal perempuan emosi kan. Lelaki kan, kalau kita tengok sekarang, banyak lelaki-lelaki sekarang kalau kat media sosial especially, and sedih untuk kita perkatakan, dia orang tend to show dia punya emotion. So apa tuan punya pendapat as a man yang
still traditional. Okay, ini saya punya message. Boleh jadi ada orang tak setuju. Okay. Tapi biasalah kita agree to disagree. Okay. Kan? Jadi kalau rasa apa saya punya point ni make sense, boleh apply hidup. Kalau tak nak, pergi mampus sama korang. Cuma kalau hidup kau pening, kau jangan komplain. Itu je. Okay, contoh lelaki yang menunjukkan emosi dia di media sosial. Secara spesifik lah kita bincang pasal ni kan. Okay. Kadang ada orang dia salah faham. Dia punya perjuangan tu bila kita bagi cadangan, dia defense apa yang dia rasa okey untuk dia tu. Kan? Sebenarnya kita kena faham. Kita tidak menidakkan lelaki sebagai manusia. Yang mana kita ada perasaan. Saya ada perasaan. Sedih, sugul, kecewa, hiba kan. Terapung. Saya manusia. Betul. Beza je, saya tak portray benda tu kepada public. Untuk apa? Faham tak? Sepatutnya kita kenapa tak boleh? Kenapa tak bagus? Sebab kita ni lelaki, dia jadi fitrah kita ni. Tuhan cipta kita lelaki, sepatutnya kita memang jadi pemimpin. So cuba tuan bayangkan, kalau tuan dipimpin oleh seseorang, tuan nak pemimpin tuan yang strong ke yang weak? Yang strong lah, of course. Betul? So bukanlah kita nak cakap yang menangis tu dia weak, tak. Apa yang dia nak tanam dalam minda mereka yang di bawah pimpinan dia? So, macam mana dia nak rangsang semangat dia orang ni kalau dia pun sendiri selalu ikut perasaan dia? Faham? Setuju? So macam tu lah maksud dia. Kita kena kurangkan atau seboleh yang mungkin kena elakkan daripada kadang-kadang ada purposely lah. Contoh kata orang tu tengah cakap pasal sesuatu, tiba dia menangis ketika itu. Tu lain. Itu satu kes lain. Ini purposely tengah menangis je rekod semata-mata untuk menangis dan nak tunjuk kat benda tu dekat public kan. Yang ni tak apa okey lah. Sebab kita tengah menyuntik satu rasa it's okay to follow your emotion kepada lelaki. Kan? Kita boleh bincang benda ni. Kenapa untuk lelaki dia tak okey kalau ikut emosi? Saya nak tanya korang semua kan, tuan-tuan semua. Apa jadi kalau lelaki kita bagi tahu orang lain kita boleh ikut emosi kita? Kita boleh layan lah maksudnya. Katakanlah ada lelaki dia marah. Lelaki ni dia kuat tau. Dia marah. Lepas tu kata dia ada keluarga, dia balik, dia marah dan dia boleh ikut perasaan dia. Apa jadi kat rumah dia? Memang terbang semua benda lah. Terbang kan. Kemungkinan besar boleh cedera pasangan dia dengan anak-anak dia. So sebab tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi SAW, ada satu hadis, kau boleh check. Okay. Lelaki yang kuat tu bukan kuat menewaskan musuh dia, tetapi yang paling kuat sabar dia. Okay. So kontrol emosi ni sama dengan sabar. Yang maksudnya lelaki tu adalah golongan yang kena paling kuat sabar dia. Setuju. So itu sebenarnya bagi saya. Okay, so tuan, saya based on apa yang saya buat dan saya tengok tuan punya live kan, all the things. Okay, tuan ada bagi tahu, even saya sendiri merasai, mungkin ramai orang tahu tuan ni di kategori, kalau sains dia kategori sebagai seorang yang introvert. Betul tak? So orang mesti orang cakap tak percaya kau introvert. Saya yakin dah pasti tuan. Even hari tu saya pergi kursus, saya cakap saya pun introvert. Orang tak percaya. So bagi saya dia ada thin line antara self esteem dengan introvert. Mungkin tuan boleh cerita sikit tuan. Based on tuan punya experience. Tuan pergi kursus apa? Cerita sikit tuan. Tuan pergi kursus apa? Introvert? Tak, maksudnya saya bagi tahu dia saya jenis yang introvert. Maksudnya kalau nak bertegur first tu mungkin susah. Tapi tak semestinya saya tak boleh buat presentation. Macam tu. Okay, itu yang salah satu bahana ni bila terlalu banyak maklumat dekat internet ni. So dulu-dulu sebelum datang internet ni saya yakin kalau tanya dia orang yang tengok ni, dia orang start dengar ayat introvert extrovert ni sejak ada media sosial. Setuju. Kan? Life balance semua pun saya rasa. Sebelum tu dia orang tak tahu apa tu introvert extrovert. Benda-benda tentang karakter orang ni dia muncul bila zaman media sosial. Cuma pandangan saya, kita sebenarnya goal kita tu kita nak capai keyakinan diri. Kita nak ada keyakinan diri. Sebab kalau tak ada keyakinan diri, ada banyak perkara kita nak buat dalam hidup ni kita tak boleh buat.
Kan keyakinan diri ni maksudnya kepercayaan kepada diri. Self confidence lah. Dia confident dengan diri dia. Faham? Dia tak ada persepsi yang negatif tentang diri dia. Dia tak ada rasa yang tak best tentang diri dia. So lawan dia adalah kita nak semua orang ada self confident supaya matlamat dia apa-apa yang kita buat dalam hidup ni kita boleh capai. Kerja ke, mengurus keluarga ke, apa-apalah. Jadi mungkin berlaku kekeliruan. Dia isu ni dia tak ada dengan extrovert, tak, orang jangan kait. Sebab introvert ni orang faham dia ni selalu diam, Tak bercakap dengan tak orang. bercakap dengan orang, tak boleh pergi tempat ramai orang, kan? Maksudnya sama dengan tak boleh cakap dengan orang. Sebenarnya salah tu. It's a very thin line, kan? Ada sebenarnya walaupun dia introvert, dia rasa kelemahan dia adalah dia tak boleh bercakap dengan orang. Okay. So bila dia faham itu adalah kelemahan dia, dia kena cari jalan macam nak improve. Yes, betul. Kan? Walaupun dia introvert. Okay. Cuma ramai orang silap bila aku introvert, tak payah belajar benda ni. Faham tak? Okay. So bila dia terlibat dengan katakanlah presentation ke, untuk convince orang ke, sebab dalam bekerja, bukan berniaga je, dalam bekerja pun kita banyak berurusan dengan orang. Betul, saya setuju. So kalau dia berpegang teguh dengan dia punya konsep introvert tu, macam mana dia nak deal dengan manusia lain? Setuju kan? Sebenarnya kita kena hati-hati. Mungkin kita low self esteem. Betul, saya setuju. Kurang keyakinan diri. So kena faham kita yang mana satu. Macam saya boleh biasakan diri saya mengikut situasi. Kalau duduk ramai-ramai memang saya banyak senyap Okay. kan. Tapi kalau buat live saya boleh cakap. Okay. Kan, kalau jual barang saya boleh jual. Tak ada kena-mengena pun dengan saya punya introvert ke apa benda. So tuan, okay, one of the thing yang tuan ada cerita yang pasal. So sekejap. Contoh kalau orang tu dia rasa dia introvert, dan bila dia tengok podcast ni, dia dah mula faham, aku mungkin ada self esteem. So apa solution dia? Okay, yes. Okay, apa solution? Nak kena ada solution lah. So pertama, saya percaya macam ni, always start dengan kita punya diri dulu. Okay. Jaga diri kita sebaik yang mungkin dari setiap sudut. Sebab bila kita jaga diri, dress well, jaga makan, jaga waktu tidur, exercise, so benda ni akan menjadikan diri kita jadi lebih better. So secara dalaman dia, kita mula ada rasa yakin dengan diri kita. So start dengan tu dulu. Kedua, katakanlah dia kelemahan dia adalah untuk berkomunikasi dengan ramai orang. So dia kena ada special punya macam tuition lah. Kalau kita sekolah, kita lemah apa, so untuk main kita kena tuition. Jadi kalau dah dewasa ni, kata kita punya kekurangan adalah berkomunikasi. Kena cari jalan lah macam nak belajar. Okay. So pagi tadi saya ada baca satu benda tu. So one of the thing, geng-geng yang mungkin dia diklasifikasikan orang yang low self esteem ni sebab dia tak celebrate dia punya small win. So maksudnya sebenarnya small win ni yang buat dia punya confident. So maksudnya pagi tu dia dah mungkin settlekan certain thing yang kecil je. Mungkin masak sendiri apa semua, dia tak celebrate benda-benda tu. Dia tak nampak benda tu yang menyebabkan dia sendiri jadi low self esteem. Sebenarnya benda-benda ni yang create confidence slowly dalam diri dia. Okay, so maksudnya dia tak perasan bahawa dia ada berjaya juga. Yes, betul. Dia macam betul. Okay, saya suka ulas benda ni dalam different angle tu. Okay, silakan. Sebenarnya kalau tuan perasan lah, takrifan berjaya pun dalam kita punya society ni telah diterhadkan. The limitation. Contoh kalau kita tanya orang berjaya selalunya lah, walaupun dia kata tak apa, kita akan kaitkan berjaya sama dengan financial. Yes, betul. Saya setuju. Apa-apa yang melibatkan duit dan status, itu adalah orang berjaya dalam kehidupan ni. Okay, now, apa bahaya dia bila kita punya fokus tu lebih kepada financial dengan status. Ada orang yang dia berjaya financial tapi benda lain dia tak berjaya. Okay. Sebab pada dia, the only success adalah duit. Tapi dari segi health, dia punya health tak okay. Semput, tak fit, badan overweight, kan, benda-benda macam ni. Sebab dia punya faham sukses tu. Lepas tu katakanlah yang untuk beragama Islam, duit banyak tapi agama pula out. So ini punca dia. So orang nampak, okay, contoh bangun pagi kemas tempat tidur tu tak berjaya bagi dia. Sebab berjaya lah bila banyak duit. Okay, faham. Kan? Jadi kita kena reset mind kita. Daripada program yang ditanamkan dalam mindset kita ni, bahawa sukses tu satu, tak, sukses ni kena semua.
Menyeluruh dan dia boleh. Kita tidak ada limitation. Sebagai manusia, kita boleh capai sukses setiap penjuru hidup. Dan tu saya punya dorongan kepada lelaki tu utamanya. Sukses semua. Jangan ambil sikit. Contoh dulu kita biasa tengok ada tagline yang famous dulu kan. Contoh tak handsome tak apa, janji kaya. Itu adalah satu dorongan untuk limit. Hanya kaya tapi tak handsome, rugi. Kan saya tak peduli siapa tak setuju, tapi bagi saya rugi. Kita telah menanamkan satu limitation untuk jaga hati. Tak, aku kena handsome dan aku kena kaya. Handsome ni maksudnya dari segi dia setuju dia handsome. Faham tak? Betul, saya setuju. Bukan dia pergi operate muka dia, tak. Dia setuju aku handsome. Dan aku sukses financial, aku fit. Lepas tu aku boleh mengimami solat. So banyak sudut aku sukses. Macam tu. So one of the thing tuan, based on saya punya reading lately kan, sebenarnya tuan, betul saya setuju tuan cerita pasal banyak sangat lambakan information kan. Dia sebenarnya kekurangan guide. Maksudnya information tu dia tidak dalam bentuk knowledge. Maksudnya knowledge ni maksudnya adalah information yang tersusun. Yes, so dia perlu guide lah, macam mentor ke apa semua kan. So meaning that diorang ni dalam keadaan lost generation. Tuan ada cerita, tak silap saya ada tuan ada rungkai. Mungkin tuan boleh cerita sikit tuan keadaan semasa. So that yang geng-geng ni dia sedar dia sebenarnya dia sebenarnya diorang tengah lost. Tak boleh tu perkataan lost ni sensitif. Ada adik-adik marah. Okay. Lost pula otak kau. Tak, lost ni bukan korang jahanam, bukan. Lost ni ibarat dia bila